أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuan Nazir dan barisan pimpinan masjid, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Pak Siak, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi diberikan kesihatan, kekuatan untuk kita hadir ke masjid menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita juga masih dipanjangkan umur, dapat bertemu lagi. Kali ini kita bertemu dalam bulan Syawal. Jadi saya rasa belum, orang Malaysia kita kan raya sebulan. Jadi masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya. Saya mohon ampun dan maaf zahir dan batin. Sekiranya sepanjang kuliah yang saya sampaikan ataupun ketika mana kita bertemu dan sebagainya, kalau ada salah dan silap dari sudut tutur kata dan juga kelakuan bagi pihak saya mohon ampun dan maaf. Dan sekiranya tuan-tuan ada buat salah dengan saya, sekiranya saya rasa tak ada lah, tapi saya dah maafkanlah untuk semua. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang kasih sekian, alhamdulillah, kita telah menyambut Aidilfitri, kembali kepada fitrah. Bagi kita yang Ramadan hari itu, kita sempurna melaksanakan ibadah puasa sebulan, kita bayar fitrah. Maknanya kita telah melaksanakan rukun Islam yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang layak untuk kita menyambut Aidilfitri, kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bekalan untuk kita hidup di alam barzah dan juga di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bahagia kita di sana, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Pada pagi ini kita sampai kepada nasihat yang ke-15, muka surat 33. 8 wasiat Imam Hatim Al-Hasham rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darul amin ya rabbal alamin. Imam Hatim Al-Hasham wafat 237 Hijrah. Sekarang ni dah 1444. Maknanya dah 1200 tahun yang lalu. Itu wafat dia, tuan-tuan. Wafat dia, bukan dia lahir, wafat dia. Pernah ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Baqi,
yang wafat pada tahun 194 Hijrah. Maknanya dia dengan tok guru dia bezanya 40 tahun lebih kurang, hampir 40 tahun ataupun lebih. Ketika ditanya oleh gurunya, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya. Ini tuan-tuan, ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia belajar bukan 2-3 tahun. Bukan macam kita tuan-tuan, belajar kat Mesir 4 tahun. 4 tahun tu pun pasal ada yang sangkut. Kalau tak 3 tahun selesai. Kan? Orang dulu belajar memang 30 tahun. Dan sahabat-sahabat saya dulu yang belajar di Pasir Tumbuh tuan-tuan, yang sekarang buka pondok, di antaranya Ustaz, kita panggil Ustaz Sofi. Dia sekarang buka pondok di Langkawi. Dia duduk Pasir Tumbuh tuan-tuan 25 tahun belajar. 25 tahun. Seorang lagi sahabat saya panggil selalu Ustaz Fakruzi di Kemaman. Saya pergi sana tuan-tuan, masa tu umur dia baru 12 tahun saya sampai tu. Kebetulan pondok tak jauh jadi saya kenal dengan dia. 12 tahun tu dia pergi mana-mana, pagi ni dia belajar kitab Iqna' tu. Dia pegang kitab Iqna'. Saya baru kitab Domun. Kitab Domun ni wa humahum ya humahunah masa tu Ustaz. Belajar tentang nak mengenal ganti nama je, baru nak kenal ganti nama. Ana anta tu yang kita biasa cakap kan, anta pergi mana, ana baru balik dari ni. Itu kadang-kadang kesingsal, tersasul. Nak cakap ana, saya dia cakap anta. Anta baru balik dari pasar, terbalik-balik. Dia 12 tahun tu dah belajar kitab Iqna'. Tebal ni tuan, kitab Iqna' tu. Dia duduk pondok tu dekat 30 tahun. Tu orang dulu belajar. Lepas tu orang sekarang yang belajar 3-4 tahun tu nak condemn orang lama-lama. Tu tak kena tuan. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab 40 hadis akhir zaman, di antara tanda-tanda akhir zaman, ulama yang baru ni suka mengkondem ulama-ulama lama. Itu tanda akhir zaman lah. Kan kita tengok sekarang kadang-kadang yang kata ustaz ni atau ulama-ulama ni duk bergaduh dengan ustaz ni. Ini masalah. Ini tanda-tanda akhir zaman. Engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Ini kalau soalan tok guru tanya tuan-tuan, saya letih tuan. Yang jadi asbab saya mengajar kat masjid ni tuan-tuan, sebab ditanya oleh tok guru saya lah. Saya tak ingat tahun bila, saya rasa tahun 2000. Minta maaf, akhir tahun 2000 lah. Saya duduk rumah tu tahun 1998. Tok guru saya daripada Patau ni, dia nak hantar anak dia mengaji ke Indonesia. Jadi dia naik, anak dia tu naik kapal terbang di KLIA. Jadi tok guru turun tu saya panggil lah, duduk rumah saya, tidur kat rumah saya. Dia tengok kitab yang saya mengaji tu, saya letak dekat rak tu. Ada kitab tu yang tengok tu ulat kitab tu. Orang kata, lagi kitab kuning kan. Kitab kuning ni kulit dia bukan kitab yang licin ni, kulit dia kulit lama. Tu dia tanya. Kitab ni tak pernah buka ke kata dia. Tok guru tanya tuan-tuan, diam je lah. Tak mengajar. Kenapa tak mengajar? Kita belajar, kita mengajar walaupun sikit kata dia. Kita ada ilmu sikit, kita mengajar sikit lah. Kecil. Kalau yang ilmu banyak mengajar tinggi kata. Jadi dan waktu itu saya masa tu bertugas di pusat Serenti. Saya mulalah buka kelas. Mula-mula sekali anak murid saya budak-budak pelatih pusat Serenti. Kitab Muniatul Musolli tu. Saya bawa alhamdulillah. Ni bila tok guru tanya ni, maka Hatim Al-Hasham tu rahimallahu taala menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah
daripada segala yang aku pelajari. Maknanya dia buat ringkasan, khulasah, maknanya ada 8 perkara yang dia belajar. Sikitnya tuan, 30 tahun, 8 je. Tu kan, kalau kita kata sikitnya belajar. Tapi 8 tu huraian panjang tu. Kan? Pada fikiranku, 8 faedah ini sudah memadai untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat. Tuan. Yang 8 tuan-tuan, sebab apa cuma 8? Sebab ulama ni dia fikir tentang akhirat je. Sebab yang dipahami oleh ulama ni, bila akhirat selamat, dunia selamat. Gitu. Maka dia berfikir tentang akhirat dia. Kita ni yang kita banyak perkara yang kita fikirkan sebab dunia ni kita banyak. Kita tak berapa yakin dengan akhirat. Itu yang jadi banyak tuan. Macam mana bisnes nak maju, macam mana nak aset nak banyak. Itu jadi banyak tu. Tapi ulama duk fikir tentang keselamatan dan kesejahteraan di hari akhirat. Sebab tuan-tuan yang kasih sekalian, nak selamat dunia akhirat ni tuan-tuan, dia berpandu kepada apa yang kita buat di dunia. Apa yang kita buat di dunia. Malam tadi, semalam saya baca kitab di Sungai Buaya. Dalam kitab Mustika Hadis, jilid yang pertama, dalam bab percaya kepada hari kiamat. Nanti tuan-tuan, kita selepas daripada hisab di padang mahsyar, kita akan meniti titian sirat. Kita panggil titian siratul mustaqim. Dalam ketika kita meniti itu, dalam kitab itu disebut akan ada mereka yang mengait. Mengait ni maknanya dia mencantol. Bahasa kita dan bahasa Jawa. Kan? Mengait macam kita kait kelapa sawit lah, akan mengait kaki-kaki kita. Ketika itu ada 3 golongan. Ada golongan yang dia lalu itu laju je, tak sempat dikait, ataupun terselamat daripada kaitan tadi, tidak dicantol tadi. Yang kedua, ada mereka yang dikait, dia cuma rebah, jatuh, dia bangun lagi, dia berjalan lagi, dikait, jatuh, bangun lagi, rebah bangun sehingga sampai ke hujung. Ni ada 2 golongan. Yang ketiga tuan-tuan, ada yang jalan dikait, kaitan pertama je dah jatuh. Kedudukan siratal mustaqim ni dia di atas neraka. Dalam kitab kata, daripada tiang siratal mustaqim tu sampai ke neraka bawah tu, kalau jatuh tu dia punya wheel jatuh tu macam kita main layang-layang petek dulu. Yang putus ekor tu digubul. Wheel tu 70 tahun. Tu dalam tu. Jadi ada yang dikait tadi terus jatuh, ada yang kaitan kedua, ketiga baru jatuh, dan dia tidak akan sampai ke menyeberang titian sirat. Huraian daripada hadis ni dia kata apa? Kaitan-kaitan itu yang mencantol itu adalah maksiat yang kita lakukan di atas muka bumi. Maknanya tuan-tuan, kalau kita jaga keselamatan di akhirat, maknanya kita insya-Allah di dunia ni kita akan buat yang baik. Sebab yang mencantol tu, yang mengkait tu adalah maksiat-maksiat yang kita buat. Lalu Imam Syakib berkata, apa 8 faedah itu? Imam Hatim Al-Hasyam menjawab, 8 faedah itu. Yang pertama ni kita yang nak bincangkan. Sesungguhnya, yang pertama ni, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku dapati bahawa bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihi dan disayangi. Imam Hatim ni disebut makhluk. Makhluk ni tuan-tuan bukan mesti manusia. Makhluk ni semualah benda yang dijadikan. Ada makhluk yang hidup dan ada fikiran, berfikir macam kita, hidup dan boleh berfikir.
Ada hidup tetapi tidak boleh berfikir. Itu binatang. Hidup, dia hidup, dia boleh bergerak tapi tak boleh berfikir. Ada yang hidup tapi tak boleh bergerak. Itu pokok. Dia hidup tapi dia tak boleh bergerak. Jangan pokok pisang itu pagi ni tengok depan tangga. Petang nanti di tempat lain. Tak ada. Ada benda yang dia mati. Dia mati. Dia jumut, dia beku. Apa dia? Batu. Begitu je lah. Itu pun ada kata batu yang hidup. Kan? Orang kata batu dekat sungai-sungai itu hidup katanya. Dia besar, mungkin besar. Kalau dulu dekat Teluk Intan, sampai pergi Teluk Intan tu, ada tepi jalan tu. Kata arwah bapak saya tu, dulu kecil tu. Sekarang besar tu. Sebab tu diletakkan tu sebagai bahan sejarah. Wallahualam. Jadi disebut ni makhluk. Makhluk ni. Jadi makhluk ni tuan-tuan, ada benda yang dia sayang, ada benda yang dia kasihi. Manusia ada yang disayangi. Harta, anak-anak, isteri-isteri, isteri, anak-anak, tuan-tuan. Itu di antara yang disayangi, yang dikasihi. Haiwan gitu juga, anak-anak dia disayang. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit saja. Ada yang disayang itu, yang kita suka tuan-tuan, dia hanya berada dengan kita, menemani kita bila mana kita sehat maknanya. Sampai sakit je dia lari. Siapa tu? Di antaranya kawan kita lah. Tuan-tuan, kawan kita. Waktu kita sehat, waktu kita ada duit, semua kawan tuan-tuan. Itu yang dalam peribahasa apa? Kawan gelak ketawa ramai. Kawan menangis tak ramai tuan. Jangan kita rasa saya tak ada masalah, saya buat baik dengan orang, tentu orang buat baik dengan saya. Belum tentu. Waktu kau sehat, waktu kau duitnya banyak, medang dia kau bayar, okey. Tuan. Kan? Ni Imam Hatim sebut. Ini berlaku betul tuan-tuan. Dan ada pula yang sentiasa menemani sehingga ke kubur. Ada yang menemani sampai ke kubur. Siapa dia tuan? Tukang gali kubur. Tukang gali kubur, Pak Imam. Pak Imam tu pun pasal dia kena baca talqin. Kalau bukan giliran dia tak pergi. Jangan, bukan Pak Imam sini, bukan Pak Imam sini. Ini cerita lah. Kan, Pak Imam kan ramai kan. Takkan semua Pak Imam 5, 4 datang semua. Itu yang satu hari ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum Pak Imam sembahyang masbuk? Saya pening tuan-tuan, Pak Imam boleh sembahyang masbuk macam mana? Imam sembahyang kat depan, macam mana boleh masbuk? Rupanya Pak Imam tu jawatan dia. Pak Imam tu jawatan dia, bukan waktu dia jadi imam tu. Dia kata Pak Imam ni asyik masbuk aja. Dia akan sembahyang, maknanya ikut imam tu bila dia jadi imam. Kalau dia tak bertugas, dia masbuk aja. Ada orang marah tuan-tuan. Pak Imam kena dia, waktu tak bertugas pun kena datang. Ramai orang memerhatikan anda. Ini pengalaman kita pun jadi imam dulu kan. Macam itu. Kan sekarang macam itu tuan-tuan. Orang akan cari orang soleh, orang baik ni tuan-tuan. Daripada banyak-banyak kebaikan, dia akan cari yang tak betul. Satu. Dan satu tak betul tu, itulah dia bantai. Kan sekarang Pak ustaz-ustaz, ulama-ulama kena semua. Kan? Padahal ustaz-ustaz tu baik semua, tapi dia carilah. Dia cari mana yang tak betul. Dapat satu, itulah yang dibantai tu. Seolah-olah Pak Imam ataupun orang baik itu tak pernah buat salah, tak pernah buat baik. Dia akan cari kadang-kadang orang yang kawan dia, walaupun dia kafir, walaupun dia buat jahat, dia akan cari satu kebaikan. Dia jumpa satu kebaikan, akan dipujilah orang tu. Ini sekarang zamannya. Manakala yang lainnya akan terus pulang, kan? Kita hantar, ada yang
balik, ada yang tunggu sampai ini masuk dalam kubur ni tuan. Ya. Di antaranya amalan. Dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Yang masuk dalam kubur sekali itu amalan itu. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Ingat tuan, besok bila kita mati tuan, dalam kubur seorang-seorang. Seorang-seorang. Ramainya pengikut kita, ramainya anak cucu kita, ramainya pekerja kita dalam kubur esok seorang-seorang. Kat dunia ni okey tuan. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia dan mengiringi kekasihnya sampai ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Jadi kawan yang baik tu ataupun kekasih yang baik tu, kekasih yang boleh menemani sampai ke kubur waktu kita memerlukan. Kan? Waktu yang sangat memerlukan tu, kalau dalam dunia ni waktu kita sakit lah kita perlu. Ni 2 hari lepas orang sembang dengan saya tuan-tuan. Dia merungut tuan. Bukan merungut lah, dia ceritalah. Kawan saya guru besar tuan, kena kencing manis, potong kaki. Potong kaki. Sekarang jadi OKU. Dia kata bila dia kat dalam tu, adik-beradik tuan pun tak datang. Raya pun tak datang. Kebetulan saya jumpa adik-beradik dia, kan? Ini 2 hari lepas. Saya tanyalah. Tak tengok ni, tak sempat Ustaz. Masa di hospital saya tengok, lepas balik tu saya tak tengok. Padahal dia balik tu kan sebelum puasa hari tu. Maknanya sampai sekarang. Itu adik-beradik dia tu. Kawan-kawan lagi lah. Kawan-kawan. Bila sakit tu tak? Mungkin anak-anak saudara tak pergi. Dulu bibik waktu sehat duitnya banyak tu kita datang dapat duit raya. Yang ini agaknya tak ada duit raya lah ni. Itu yang tak pergi. Allahu Akbar. Ini cerita betul ni tuan. Cerita betul. Jadi kekasih yang sebenar, yang sejati itu dia akan menemani kita sampai waktu kita susah dan kita sangat memerlukan. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian melainkan amal yang soleh. Amal yang soleh. Yang boleh masuk dalam kubur amal soleh lah. Duit orang marah kalau kita bawa duit masukkan dalam kubur, orang marah macam macam orang Cina dulu kan, dia masukkan duit dalam kubur. Sekarang pun tak ada kan. Saya dengar cerita tak ada sekarang ni. Dia pun dah cerdik dah, cari duit masuk dalam kubur apa. Kan? Buahnya pun sekarang ada buah plastik kan. Maka aku terus menjadikan amal soleh itu sebagai teman dan kekasihku. Tengok. Imam Khatim ni bila dia berfikir macam tu, maka dia dia terus menjadikan orang sesuatu yang dikasihi dan menjadikan teman itu adalah amal soleh. Supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian dalam kuburku. Ini tuan-tuan, Imam Hatim ni ada satu hadis. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasba'ul mayyit salasun wa yarji isnani wa yabqa wahidun yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis sahih. Si mati, orang yang mati itu diikutinya oleh tiga perkara sini. Maknanya setiap orang yang mati akan ada yang ikut dia 3 golongan ataupun 3 kumpulan. Dia akan diikuti oleh keluarganya. Bila ada orang mati diikutlah kan, keluarganya ikut sampai ke tanah kubur tuan. Ikut. Hartanya
Hartanya ikut, ya, ada keretanya ikut mungkin, ya, keretanya ikut, hantar dia, anak-anaknya bawa, dan amalnya pun ikut. Maka keluarga dan hartanya akan kembali. Dah selesai dikebumikan, imam baca talqin, baliklah ni. Balik anak-anak balik kan, pamannya balik, uaknya balik, sepupu sepapat balik semua tuan. Balik. Yang tinggal yang lama sikit penggali kubur. Dia tengah basuh cangkul. Lambat sikit, yang lain balik dululah. Kalau mungkin anak-anak yang dididik baik sikit, dia lambat sikit, ya. Dia siram kubur tu, dia baca lagi, ya, ayat-ayat kalimat thayyibah, sebagai sedekah dan sebagainya. Ya. Kalau yang jenis anak-anaknya yang anting-antingnya sebelah, kan, teman-teman, yang anting-antingnya sebelah, yang rambutnya sebelahnya gundul, sebelahnya panjang, kan, yang rambutnya macam-macam, teman-teman, yang ada anting-anting yang tatunya macam-macam tu, itu belum, Pak Imam belum balik, dia dah balik lah. Pak Imam belum balik, dia dah balik lah. Kalau sembahyang pun kat mana kak? Agak-agak lah. Kalau anak yang macam tu, yang anting-anting itu semua, waktu bapaknya mati tu, dia jadi imam ke tuan-tuan? Suruh duduk soft belakang imam pun tak berapa nak. Kalau kita panggil kan, mana waris-waris, kita panggil. Waktu itu ada yang tak mengaku, aku bukan anak dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu, ya. Sebab tu kita didik anak-anak kita. Paling tidak pun dia jadi imam. Tak apa tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak ni suruh jadi imam, dia tak nak sebab dia kata dia tak hafal doa. Ya, Pak Imam boleh toleransi, ya. Anak jadi imam, doa nanti imam baca. Kan? Doa jadi imam. Apa ni? Doa tadi imam baca. Kau timlah dengan imam. Pak Imam, saya jadi imam je tu. Nanti lepas saya jadi imam bagi salam, Pak Imam bawa. Okey je. Jangan dengan sebab kita tak hafal doa terus tak nak jadi imam. Rugi. Ataupun kita tulis tuan, bawa buku ni macam tu, ya. Kan ada tu kan. Sembahyang jenazah apa semua bawalah. Kan masuk poket kan. Assalamualaikum, pegang. Tak jadi masalah tuan. Tak jadi satu apa? Aib lah, tak ada. Bagi saya lebih baik, ya, baca dia tengok tu daripada dia hafal dengan bacaan tak betul. Kadang-kadang yang hafal bacaan tak betul, barisnya lintang pukang sebagainya, lebih baik dia tengok kitab baca macam tu. Tapi kadang-kadang malu. Ya, tak ada. Saya Pak imam saya dulu masa saya jadi nazir, tahlil tu pegang kitab. Bila imam pegang kitab, yang lain pun tak malu nak pegang kitab. Ya. Kecuali tak ada tu tak apalah, ya. Sebab kadang-kadang bacaan tak betul. Ya, maka keluarga hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya. Ini hadis sahih lah. Kan? Kadang-kadang kita tuan-tuan, kadang-kadang kita sembang. Kita ni kadang termasuk dalam cakap kan. Kadang kita sembang, kita dengan kalau saya Allah Ta'ala ambil nyawa saya pun, ya, saya redha lah, kata dia. Saya rasa cukup lah. Anak-anak semua dah lepas, seorang jadi engineer, seorang itu, seorang ni kan. Kebun pun ada. Kebun kat Pelkra tu ada lagi, ya. Kebun kat sana ada, kat Ulat Lempit Jalan Segambut pun ada. Itu yang cakap orang Lempit, yang cakap orang Sengelang. Contohlah kan. Bukan maknanya tanah dekat kampung dia, luar kampung pun dia ada. Dia kata orang kata kalau mati pun dah lega. Tuan-tuan, itu tuan-tuan, kalau kita mati bukan harta kita. Tuan-tuan, kalau kita mati, yang kita tinggal tu bukan harta kita. Anak yang kerja tinggi makan gaji 15,000, 20,000 tu bukan harta kita. Bukan harta kita, tuan-tuan. Kebun yang tinggal tu jadi harta pusaka. Yang harta kita mana harta kita? Ini ada dalam satu hadis ni. Saya bawa maknanya je. Panjang hadis ni. Dalam satu hadis, ya, Nabi kata nanti akan ada anak Adam yang dia berkata,
Hartaku, hartaku. Ni hartaku, ni kebunku. Itu kebunku. Itu kedaiku. Itu keretaku, itu keretaku, itu keretaku. Ni. Semua disebut hartaku, hartaku. Allah berfirman, apakah engkau memiliki harta? Allah tanya, itu harta engkau ke? Kan ada lagu tu apa? Allah yang punya. Kan? Semua Allah yang punya, bukan kita punya, tuan. Diri kita ni pun bukan kita punya, pinjaman. Kalau kita punya, tuan-tuan, kalau kita punya, kan? Tuan-tuan pastikanlah umur 150 baru mati. Sebab Tuhan punya, kan? Takkan tuan-tuan nak mati awal. Tapi bukan kita punya. Entah-entah lepas cakap ni ada yang meninggal. Wallahualam. Sebab bukan kita punya. Diri kita pun bukan kita punya. Apalagi kebun kat sana bukan kita punya, tuan-tuan. Kita hanya diamanahkan untuk mentakbir. Iqamatiddin wa siyasatid dunya bih. Dirikan agama dan urus dunia dengan agama. Urus dunia dengan agama. Kan kadang kita macam tu. Saya lega dah, ya, anak-anak dah lepas, lega lah. Kalau mati pun puas hati, kata dia. Puas hati. Yang kita ada tu bukan harta kita. Ya? Nabi kata, kecuali apa yang telah engkau makan dan habis, yang kau makan itulah harta engkau. Yang kita makan tu harta kita. Yang masih dalam peti ais, tuan-tuan, yang semalam kita beli paru yang kita nak masak tengah hari ni, itu belum tentu lagi. Yang kita dah makan itu harta kita. Atau yang engkau pakai lalu rosak, sampai rosak, itu yang kita pakai. Ini yang kita pakai ini harta kita. Yang kita beli masih dalam plastik itu belum tentu lagi. Ataupun apa yang engkau telah sedekahkan, lalu engkau berlalu membawanya. Maknanya engkau mati, maka yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa. Yang kita makan, dengan sebab makan tu kita sehat, kita sembahyang. Dengan sebab makan tu kita sehat, kita boleh baca Quran. Dengan sebab kita makan, kita sehat, kita boleh tolong orang. Dengan sebab kita makan, kita sehat, kita boleh buat benda baik. Itu makan tu kita dapat pahala. Tapi kalau makan, buat maksiat, makan menganiaya orang, makan tu dapat dosa. Tu. Baju yang kita pakai ni, kita pakai dengan kita beli pakai duit kita, kan? Lepas tu kita buat ibadat ke sana, maka apa yang kita pakai ni dapat pahala. Kita pakai tutup aurat, kalau pakai tak tutup aurat pun dapat dosa. Sebab tu selalu saya cerita, kalau kita kayuh basikal sekalipun untuk sehat, nawai tu betul tu untuk sehat, baiklah. Tapi kayuhnya pakai seluar pendek, tuan. Maka seluar itulah yang menyebabkan kita dapat dosa. Seluar pendek itulah menyebabkan kita berdosa. Maka setiap kayuhan kita walaupun sampai ke bagan lalang, tuan-tuan, maka setiap kayuhan itu dosa. Tu yang kita punya tu mana yang kita? Kalau yang kita sedekahkan, orang kata sedekah subuh RM3, itu duit kita tu. Itulah yang kita punya. Jangan kita ni, tuan-tuan, jadi orang yang, minta maaf sebut, orang yang kurang cerdik. Kita buat contoh, tuan. Kita duit banyak, tuan. Dekat bank ada 500,000 contoh. Ada 51,000. Duit kelapa sawit kita 10,000 sebulan. Tapi kita nak musafir pergi Langkawi, kan? Bawa duit RM10 je. Bawa duit RM10 je. Sampai RNR kita nak makan. Tengok menu tu, nasi lemak RM8, air RM3, tak cukup duit. Kita pergi tempat lain, nasi goreng kambing RM18. Malam tadi tu anak-anak ajak makan dekat secret resepi dengkil, ajak makan. Kita ni orang tua-tua kan, tengok. Yang dia order apa? Mi goreng mamak. Ya, takkan mi goreng mamak lah. Ya, kita tengok yang lain ada cheese, ada apa, memang tak lalu kan? Mi goreng mamak. Tuan-tuan tahu harganya berapa? Mi goreng mamak RM18.90.
makan 5 orang tuan, makan 5 orang ya, dengan macam-macam 189. RM25 tu demi teks je. Maknanya kita bagi percuma je teks cukai. RM25. Saya tengok, lepas tu anak kata, ya, yang barang yang lepas jangan dikenang. Ayat dia, barang lepas jangan dikenang. Saya tengok aja resit tu, saya tengok tu. Ya, apa nama apa? Mi apa tu? Itali tu apa? Spaghetti. Harganya 20 berapa? Alah sikit. Contoh itulah. Kita pergi jalan, bawa duit RM10, nak makan pun susah. Pakcik nak makan apa? Entah nak makan apa. Tapi bawa duit RM10. Pakcik ada duit. Ya, dekat rumah ada duit banyak. Tinggalkan kat orang rumah. Contoh. Dekat bank ada kad tak bawa. Kad tak bawa. Kad bank tak bawa. Nak apa? Duk bangga duit dalam bank banyak. Duit orang rumah pegang. Ya, kelapa sawit sebulan RM10,000. Tapi duit yang dia ada RM10 aja. Macam itu contoh tuan. Kebun banyak kan, duit banyak kan, tapi amalan sikit. Kebun banyak, Allah Ta'ala bagi kebun banyak, pergi masjid tak sampai. Masjid pun tak sampai. Duit banyak, bulan-bulan duit kelapa sawit RM10,000 contohnya. Nak masukkan duit dalam mentabung haji pun selak-selak yang paling kecil. Yang paling kecil kat situ RM10. Duk fikir nak bagi ke tak, nak bagi ke tak. Allah Akbar. Ni orang yang nanti ya, duit yang dibawa tu amalan sikit. Sembahyang berjamaah pun susah kan. Itu kita fikir-fikirkanlah. Dan kita fikir-fikirkan. Dan apa-apa selain itu, maknanya apa-apa yang kita dah buat tuan, kita buat. Kita tolong orang, itulah harta kita tuan. Kita bantu orang, itulah harta kita. Kalau kita kata-kata kita duk megah dengan apa yang kita ada, belum tentu harta kita. Ya, selalu saya sebut tuan saya. Ya. Ada satu cerita lah. Ini cerita betul lah. Dia mati tuan-tuan, kebunnya ada 48 ekar. 5 tahun tak selesai. Paraid dia tuan, 5 tahun. 5 tahun tak selesai lagi. Bukan senang. Yalah kalau pengalaman kita tuan-tuan pernah ada kan pengalaman. Kalau ada seorang dua yang tak setuju, postpone lagi. Kan? Kata Piramli apa? Ini tak adil. Kan? Sekarang lagi tuan-tuan ya. Tanah ni tuan-tuan harga tinggi sang tanah. Ada seorang anak tu dapat yang kat ujung. Contohlah, ya, tanah Pelkra kan lain kan, dengan tanah kat depan kan lain. Kenapa abang dapat yang kat depan? Kenapa saya dapat belakang? Kalau dulu kita boleh bagi ikut keluasan ekar, sana dapat sekar, sini dapat sekar, sekarang tak nak. Abang dapat sekar, adik dapat sekar, tapi abang dapat kat depan tempat saya tu, tuan-tuan, rumah saya tu, itu dia punya apa punya? Value dia tu 600. Katakan 600. Sebelah kanan lain, sebelah kiri lain tu. Ya. Kalau Seri Gambut tu, kalau yang belakang tu, sebelah kanan lain, sebelah kiri lain. Sebelah kanan boleh buat perumahan. Sebelah kiri tak boleh, harga lain tu. Kalau kena yang kat belakang tu 3 lapis, walaupun seka sama-sama seka, itu yang ada tak setuju. Abang kat lepas 600,000, saya kat belakang cuma 250. Tak boleh. Ini tak adil lah. Pening tu kan. Kan sekarang. Itu yang ada pula. Ada anak yang dapat 1 ekar, sama-sama 1 ekar. Tapi kat tempat anak tu tuan-tuan, ada jalan. Bapaknya dulu buat jalan untuk wakaf. Bila jalan tuan-tuan, dahlah jalan tu orang mepet maring parit kan, tak tengah-tengah sikit. Berapa kaki dah. Dia kata saya dapat 1 ekar tapi tak cukup 1 ekar. Bergaduh tu tuan-tuan. Itu yang dipanggil Pak Nazir. Pak Nazir tolong nasihatkan. Tu saya tanya, saya jumpa tanya, itu yang saya tahu tu. Belum lagi ada yang ada suraunya. Kebetulan suraunya tak hitam putih pendaftaran. Aku tak nak surau kata dia. Ini tanah aku tak nak surau. Itu yang qadi datang nasihatkan dia. Sebab bapaknya dulu dah lafaz ya, wakaf.
Dah lepas wakaf dan semua orang tahulah itu memang wakaf. Tapi anak yang baru ni aku tak tahu. Itu bukan urusan aku. Ada tuan-tuan ayat dia. Sebab dia tengok dalam geran tak ada kan. Dia kata itu bukan urusan aku. Aku tak tahu. Aku tahu tanah aku 1 ekar, aku tak nak surau ni. Itu ada ya, di daerah sana. Di Kuala Langat itu. Itu masalah tuan-tuan ya. Yang kita punya tu. Jadi sebab itu tuan-tuan ya, kita usahakanlah ya. Duit ada, tu kan saya selalu cakap, duit ada dalam bank pun selagi belum digunakan tak ada pahala. Kemudian Allah jamin siapa yang yang gunakan ya hartanya ya untuk fisabilillah, maknanya untuk kerja-kerja agama, Allah akan tambahkan. Wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Tanda syukur, kita manfaatkan nikmat yang kita ada untuk mendampingkan diri pada Allah. Itu tanda syukur. Seumpama kita tanam satu benih, tumbuh satu pokok, ada 7 dahan. Setiap dahan ada 100. Maka dengan satu benih itu kita dapat pahala 700. Kullu hasanatin bi'asri amsalha ila 700 dhafin. Ya, tiap-tiap kebaikan yang kamu lakukan akan diberikan ganjaran 10 hingga 700. Jangan kita tak yakin. Itu ayat-ayat daripada Al-Quran. Kita yakin tuan, belanjakan. Tapi betul tuan ya. Ni macam baru puasa baru ni tuan. Orang ni memang orang baik tuan. Memang orang pemurah pemurah tuan. Pemurah. Dia ada tadika nak bangun, dia bagi 70,000. Dia bagi masjid nak buat, dia bagi memang. Saya tengok macam harta dia tak habis-habis tuan. Dia cerita dengan saya tuan-tuan. Dia tempah dia nak pergi umrah 10 hari akhir ya, dengan satu syarikat ni lah. Seminggu dia nak pergi tuan-tuan, dia dimaklumkan, ditangguh dan dibatal. Tak jadi. Syarikat itu dengannya bankrupt lah ya. Nak pergi 10 hari akhir ni tuan-tuan, bukan harga biasa ya. Dia ni harganya berapa tuan-tuan? Harganya 18,000. Dia pergi 2 orang suami isteri, berapa jadinya? 36,000. Bila dia dapat maklumat batal tuan, dia cakap dengan isterinya, tak apa, yang ini kita settle kemudian. Dia balik daripada tempat tu, dia terus singgah di Andalusia. Satu ejen lagi, dia tanya ada tak kekosongan 10 hari akhir. Ada, tinggal 2. Alhamdulillah tinggal 2. Berapa? 13, terus bayar dan terus pergi ya, dia pergi. Balik tu raya ketiga dia balik, dia sembang dengan saya tahu tu betul. Tengok kalau kita kan tuan, dah macam istilahnya macam kena tipu tu, tak jadi pergilah. Tapi dia tak pergi juga. Yang itu kita cerita kemudian. Ustaz, dia banyak duit, belum tentu. Ada orang banyak duit lagi kedekut kan. Jadi bila kena tipu tu langsung tak pergi tuan. Dia bawa ke mahkamah apa semua. Padahal bawa ke mahkamah tu bukan seminggu 2 minggu selesai. Betul juga cara dia. Pergilah dulu, duit ada kan, pergi dulu. Pergi dulu, balik ni baru settle lah. Tengok. Orang hebat-hebat. Saya tengok memang hartanya tak habis-habis, tambah-tambah. Tu yang saya cerita dulu. Dia bagi 70,000 tuan-tuan. Selang sebulan dia keluarkan Alphard. Keluar Alphard. Maknanya ya. Memang pemurah untuk Allah. Tapi kalau kita simpan je, ada juga tuan-tuan. Ini cerita dekat kampung kita lah ya, ada. Dulu masa arwah ada tuan, kalau kita sembang dia, saya ada 6 juta. Kalau ditanya Ustaz ada simpanan berapa? Saya ada 6 juta. Tapi dengan 6 juta tu duduknya kesian tuan ya, contohnya. Keretanya Eddie Resort je. Eddie Resort kan dah tak ada dah kan, tak keluar lagi. Itu ya kereta dia. Nak guna untuk diri sendiri pun sayang. Ada pihak masjid jumpa nak buat program ni, bagilah tuan-tuan, bagi. Tapi tak sepatutnya lah cerita. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dia, memberkati dia lah. Cuma buat contoh je. Kita tengok susah juga.
Dia nak belanja untuk diri dia, tuan-tuan pun. Dia kata orang lain paling-paling pun apa Mawi barulah. Ini resort dia. Kata wagon je. Duit 6 juta. Dah meninggal tu lah. Ya, anaknya dapat lah. Anaknya dapat. Yang harta kita, kalau Nabi kata harta kita tu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita gunakan tu, itu harta kita. Maknanya apa yang kita akan nak bawa nanti. Wallahu a'lam. Setakat itu tuan-tuan untuk pagi ni. Mudah-mudahan sedikit perkongsian dapat membuka fikiran kita tuan-tuan, supaya kita boleh buat tindakan. Kita belajar, kita mengaji tuan-tuan, bukan untuk dengar je tuan-tuan. Kita kena buat sesuatu lah, kena buat sesuatu. Walaupun tak banyak, kena ada perubahan. Kalau sebelum ni maknanya subuh tak ada, sedekah subuh tak ada orang kata, selepas ni adalah walaupun mungkin RM5, RM5, RM3, biar adalah, biar ada insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah untuk akan datang kita akan bincang faedah yang kedua. Ada 8 kan faedah yang kedua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa maksuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.